Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama yang diberi adalah Khairul Imam bin Ahmad. Upline Didi Nurul Mastura dan juga Syahrul Hemi. Boleh dikatakan saya adalah bekas pesakit COVID-19. Disahkan oleh doktor kategori 5 pneumonia. Boleh katakan itu paru-paru saya masa tu adalah kerosakannya sebanyak 50 ke 75%. And then sekarang saya akan sharing perjalanan macam mana Allah berikan ujian kepada saya, dan Alhamdulillah sekarang ni saya dah sihat dan Alhamdulillah boleh survive daripada penyakit yang sekarang tengah menular lah. COVID ni daripada datang saya tak tahu daripada puncanya. Cumanya saya bila kena tu, dia punya simptom, saya punya demam berpanjangan, lepas tu sakit-sakit badan dan juga cirit. Muntah tu ada sikit. Tapi selalunya masa saya kena tu saya demam lebih kurang 3 hari. And then saya tak expect benda ni COVID sebab sebelum ni saya pernah kena denggi. So simptom demam COVID adalah sama Recording dengan in simptom demam progress. denggi. So masa tu memang saya just expect benda ni denggi. Sebabnya bagi saya masa tu COVID, kalau saya ada sakit tekak dan hilang diri bau dan selera makan dan hilang rasa, baru saya rasa benda tu COVID. Sebab kebanyakan sebelum-sebelum tu simptom dia macam tu. Tapi bagi saya demam berterusan dan lebih kurang 3-4 hari juga saya demam, pergi klinik pun sama juga. And then yang simptom yang paling ketara sekali saya dapat adalah apabila saya tarik nafas lebih dalam, akan automatik saya jadi batuk dan semput. So pada hari yang kelima, hari yang keempat saya kena batuk tu, saya just sikit saja. Tapi masa tu saya tak ada efek teruk sangat. Cumanya tekak-tekak tak sakit apa semua, hilang deria bau semua ada. So bila masuk hari kelima, simptom pernafasan saya makin teruk. So maknanya bila saya mandi, bila air sejuk kena badan saya, so benda tu akan jadi saya lagi teruk pernafasan saya jadi sesak nafas, batuk saya tak boleh nak susah nak berhenti. So masa hari kelima tu agak teruk saya punya pernafasan tu. Lepas tu saya check guna oximeter, and then masa tu saya punya paras oksigen 83. Lepas tu saya pun check dengan seluruh ahli keluarga saya, dan yang kenanya saya dengan isteri saya. Isteri saya masa tu agak teruk sebab paras oksigen dia 70. Tapi isteri saya simptomnya sama macam saya juga, selera makan semua tak selera makan ada, dari bau, dari rasa semua ada. Tapi dia just jadi macam batuk sahaja. Macam saya batuk dan sakit dada, dia cuma batuk sahaja. So sebab tu masa saya agak dalam 4-5 hari baru saya kena dah check oximeter tu, saya terus call kecemasan dan terus ambulan datang ambil dan saya warded ke HKL dengan isteri saya. So masa warded tu bila buat RTC, doktor sahkan isteri saya positif COVID dan saya sebagai kontak rapat positif COVID. Dikatakan saya dengan ahli keluarga, anak saya 4 orang semua positif COVID, tapi Alhamdulillah simptom yang pada anak saya tak ada. Diorang Alhamdulillah positif saja tapi tak ada simptom yang teruk. Diorang semua okey. Cuma saya yang teruk dengan isteri saya, kami warded di HKL lah. And then untuk dipendekkan cerita, semasa warded saya paras oksigen masa tu adalah dalam lingkungan 90 ke bawah. So masa tu saya punya upline dia bagi tahu saya, dia suruh ambil suplemen suplemen kunyit yang air tu. Then lepas tu saya ambil yang tu 1 hari 2 kali saya makan. So
kesan daripadanya. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, dalam masa saya bertarung dalam ward dengan isteri saya, isteri saya cuma bertahan selama seminggu, dan dia sebelum tu, sehari sebelum tu dia dah diintubate dan dia tak berjaya untuk mengharungi COVID, untuk melawan COVID ni. So dalam masa seminggu tu isteri saya dah pergi, Allah lebih sayangkan dia. So masa tu kiranya COVID ni lebih kepada kita fight untuk survival, dengan kita kena kuatkan emosi kita untuk lawan penyakit ni. So masa saya boleh katakan isteri saya meninggal tu, saya punya emosi agak teruk, and then memang masa tu oksigen saya drop teruk, dan doktor bagi tahu saya oksigen, kadar kandungan oksigen dalam badan saya tu memang bawah dalam 80. So kalau saya tak boleh naikkan lebih kurang dalam 80 lebih, 88 atau 90, dia orang doktor terpaksa tidurkan saya juga untuk untuk pekatkan lagi oksigen dalam darah saya. So bila saya dengar tu, saya jadi takut, and then saya cuba fight. Alhamdulillah, saya dalam masa tu saya amalkan, saya dapat yang suplemen tu. Mana bila saya ambil tu, perubahan yang saya rasa tu, sebelum tu, dalam tu saya memang perlukan support oksigen, and then memang kata saya perlu meniarap sahaja. Bila saya duduk ataupun saya melentang baring ataupun mengiring, saya akan sesak nafas dan akan batuk-batuk. Tapi alhamdulillah bila saya mengambil suplemen kunyit tu, lepas tu alhamdulillah boleh katakan penafas batuk kurang, and then paru-paru saya tu boleh dikatakan ada rasa sedikit lega bila kita tarik nafas tu. Bila kita dipakai ke oksigen yang kuat pun, paru-paru saya boleh terima kandungan oksigen tu. Dan satu lagi yang ni saya nampak perubahannya, walaupun saya kena COVID stage 5, tapi boleh dikatakan alhamdulillah paru-paru saya tak menghasilkan kahak pekat seperti mana yang pesakit-pesakit lain. So masa saya batuk pun saya tak ada mengeluarkan kahak yang pekat. Saya cuma batuk disebabkan saya macam tak boleh lebih tarik pernafasan tu, sebab paru-paru saya hanya berfungsi dalam 50% sahaja. And then bila dalam lebih pada 7 hari, masuk ke hari ke-8, doktor pakar diagnose saya, dia orang bagi saya satu mesin khas. Yang tu mesin tu oksigen itu dikatakan oksigen last kepekatan dia untuk saya pakai sebelum saya diintubate. Maknanya sekiranya saya tak berjaya fight juga dengan oksigen mesin yang dia baru bagi, saya perlu diintubate. Walaupun saya dalam keadaan pernafasan saya tak apa nak teruk, saya still boleh bernafas, tapi doktor tak nak ambil risiko sebab kandungan oksigen dalam darah saya tu kurang. Okey, boleh katakan dalam masa intubation tu juga, upline saya ada bagi suplemen yang seperti ada di gambar belakang tu, garlic, with licorice dan juga green tea, dan saya amalkan tiga-tiga tu. Jadi tiga-tiga yang saya amalkan tu, alhamdulillah perubahan yang pada yang saya rasa tu agak drastik juga. Maknanya dulu kalau saya nak tarik nafas dia agak ketat di dada kita rasa, tapi bila saya amalkan garlic seperti mana yang disyorkan, alhamdulillah kita ada rasa kelapangan. Bila kita makan tu kita rasa kelapangan di tarik pernafasan tu, kita rasa lega, ditekak di paru-paru. Tapi still sama, walaupun suplemen tu diambil, tapi boleh katakan penyakit COVID ni bila kena memang banyak akan perlu meniarap. Saya makan garlic licorice dan green tea. Dan juga itulah bios. Okey,
Selepas daripada tu yang saya diberi mesin oksigen yang khas tu, alhamdulillah doktor pun datang cek dan dia orang berpuas hati dengan perubahan yang badan saya tunjukkan. And then selepas daripada 14 hari saya ditukarkan kembali kepada support oksigen yang kurang. Maknanya paru-paru saya dah kembali berfungsi sedikit. Botanical. Saya minta maaf, saya terlupa botanical. Air botanical, green tea dan juga garlic saya amalkan 3 tu. Okey, masa tu. Memang banyak perubahan kita rasa dekat paru-paru, kita rasa mudah untuk bernafas. Tapi yang paling nampak sekali adalah tak berlakunya pengumpulan kahak dalam paru-paru tu. Sebab saya tengok kebanyakan pesakit COVID di keliling saya, bila dia orang batuk akan keluarkan kahak. Tapi saya alhamdulillah selama 21 hari, varian Delta bila di kuarantin 21 hari saya batuk tak ada keluarkan kahak. Dan saya hanya batuk disebabkan sebab rasanya paru-paru saya tak boleh nak ambil kandungan oksigen yang tinggi. So alhamdulillah selepas tu 14 hari saya dah boleh kurangkan oksigen penggunaan tu. And then saya dah, lepas daripada tu saya dah boleh buka oksigen, saya dah boleh berjalan. And then selepas daripada, boleh katakan saya shortkan balik untuk selepas saya sembuh dari COVID, dia akan ada dipanggil long term COVID, post long term punya COVID punya effect. So maknanya saya still pernafasan saya tu ada kurang lagi, dada saya akan rasa kebas. So alhamdulillah saya amalkan 3 ni konsisten. Banyaklah banyak kebaikan yang suplemen ni bantu saya lah untuk saya cepat daripada proses pemulihan long COVID. Sekarang ni sekarang ni saya dah discharge, boleh katakan lebih kurang 3 minggu. Saya dah boleh katakan kalau kita terasa nak minum ais tu dah boleh minum. Lepas tu saya dah okey lah sikit daripada tu. So pesanan saya kepada semua, sekiranya kesihatan kita ni, imuniti badan kita tak boleh nak tentukan sama ada tinggi ataupun rendah sama tu. Penyakit sekarang ni pun datang dengan kita pun tak tahu penyakit tu akan serang kita bila. So adalah kita perlulah sekarang ni untuk kekalkan, kalau boleh adalah stok suplemen yang untuk meningkatkan imuniti badan kita dan keluarga kita. Itulah saya sarankan. Sebab saya pun boleh dikatakan lalai juga. Sebelum ni saya memang ada ambil suplemen dengan upline saya, tapi saya tak konsisten mengamalkan dia. Saya ambil bila saya rasa letih saja, dan bila saya tak rasa letih saya tak ambil. So benda tu sepatutnya kita amalkanlah berterusan supaya bila kena tu efek dia tak seteruk macam mana saya kena. Itu ya yang kalau boleh saya beritahu pada semualah. Itu saja perkongsian saya.